Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Fatimah Az-Zahra binti Walakmain, nombor matrik 051040. Hari ini saya akan membincangkan tajuk Tafsir bil Maksur. Yang pertama, definisi. Al-Maksur dari sudut bahasa ialah isim maf'ul dengan makna mangkul. Dari sudut istilah pula, apa yang diwarisi golongan khalaf oleh golongan salaf daripada hadis dan periwayatan. Tafsir bil Maksur bermaksud tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat dan meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasulullah SAW, dan penafsiran dengan riwayat sahabat dan tabi'in. Sumber-sumber tafsir bil Maksur. Sumbernya yang pertama ialah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Hadis Nabi ini mestilah marfu' dan bukannya hadis maudhu' ataupun hadis dhaif. Yang kedua, kata-kata sahabat yang sahih. Kata-kata sahabat ini diterima kerana mereka sentiasa melazimi Nabi pada zaman Nabi dahulu. Yang ketiga, kata-kata tabi'in yang sahih. Kata-kata tabi'in ini diterima kerana mereka adalah golongan yang paling faham Al-Quran selepas golongan sahabat. Antara tabi'in yang masyhur pada zaman dahulu iaitu anak murid kepada Ibnu Abbas di Mekah, anak murid kepada Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud di Iraq. Yang keempat, qiraat syazah, yakni qiraat yang cacat. Qiraat terbahagi kepada dua, iaitu qiraat sahihah dan qiraat syazah. Qiraat sahihah ini meliputi 3 syarat yang tepat. Manakala qiraat syazah pula, ia tidak cukup ataupun tidak lengkap qiraat 3 syarat-syarat tersebut. Adapun qiraat syazah ini tidak lengkap dan tidak mengikut 3 syarat yang utama itu, namun ia membantu dalam memahami ayat dan tafsir Al-Quran serta menjelaskan makna dengan baik. Yang kelima, qiraat tafsiriyah. Kita pergi kepada sebab-sebab dhaif dalam periwayatan tafsir bil Maksur. Yang pertama, wujudnya pemalsuan dalam tafsir. Sebab wujudnya pemalsuan ini adalah kerana terdapat golongan yang taksub dengan mazhab mereka. Kesan berlakunya pemalsuan ini adalah berlakunya percampuran riwayat sahih dan riwayat yang direka-reka. Namun, para ulama telah melakukan takhrij riwayat-riwayat maksurah dan membezakan antara riwayat yang sahih dan yang maudhu'. Yang kedua, memasukkan isu-isu Israiliyat dalam tafsir. Isu-isu Israiliyat ini tidak tepat dan diambil daripada orang Yahudi dan Nasrani yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi serta peristiwa-peristiwa terdahulu. Periwayatan ini tidak diambil kecuali terdapat bukti daripada sumber-sumber Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ada penghapusan pada sanad. Apabila berlakunya penghapusan pada sanad ini, maka sukar untuk membuat satu hukum sama ada periwayatan itu sahih ataupun dhaif. Okey, kita pergi kepada langkah-langkah tafsir bil Maksur. Yang pertama, tafsir bil Maksur secara periwayatan dan percakapan, yakni lisan. Langkah yang pertama ini berlaku pada kurun yang pertama hijrah, yakni zaman sahabat. Yang kedua, pembukuan tafsir bil Maksur dengan hadis. Langkah ini berlaku pada zaman tabi'in, yakni kurun kedua. Langkah yang ketiga adalah pembukuan tafsir bil Maksur tanpa hadis. Ia berlaku pada kurun kedua dan ketiga,
yakni pada zaman tabi'in dan tabi'in. Langkah yang keempat, penulisan tafsir-tafsir dengan lengkap. Dan yang terakhir, dihapuskan sanad daripada tafsiran. Penghapusan sanad daripada tafsiran ini bermula selepas tafsiran-tafsiran At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Munzir dan tafsir Ibnu Mirdawai. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.